أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وتركنا على المهجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أصحابه وأزواجه وذريته والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين رب أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق واجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا رب هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dimuliakan tuan-tuan imam, tuan-tuan Bilal, tuan-tuan Siak, yang dihormati pengurusi, timbalan pengurusi, setiausaha, bendahari, barisan ahli jawatankuasa, yang dihormati pimpinan masyarakat, yang dikasihi ibu-ibu, ayah-ayah, sidang jamaah, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, yang didoakan sentiasa memperolehi kesihatan, dikurniakan oleh Allah kesihatan tubuh badan, untuk kita dapat melaksanakan tuntutan beribadat menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Didoakan kita sentiasa beristiqamah melaksanakan pelbagai suruhan yang diperintahkan oleh Allah, mengimarahkan masjid, solat berjamaah, membaca Al-Quran, menghadiri majlis-majlis, halaqah-halaqah ilmu. Mudah-mudahan dengan asbab itu kita mendapat rahmat Allah. Dan dengan asbab rahmat itu Allah tempatkan kita ke dalam syurga bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, sebagai permulaan ni saya memetik suatu ungkapan kata-kata hukama yang disampaikan oleh Syekh Huzaifah bin Qatadah. Menurut Imam Syekh Huzaifah, a'zamul masaibu qasawatul qalb. Ungkapan dia sangat simple tapi memberi makna yang sangat mendalam. Menurut Syekh Huzaifah, a'zamul masaib, sebesar-besar musibah dalam kehidupan, ialah qasawatul qalb, hati yang keras.
Kalau kita fikir musibah ni macam-macam lah musibah. Dalam kehidupan kita, sakit musibah, rumah terbakar musibah, aksiden dalam perjalanan musibah. Itu semua musibah, kan? Tapi musibah yang paling besar ialah hati keras. Macam mana hati keras ni jadi musibah yang besar? Apa itu hati yang keras? Hati keras ni banyaklah cabang dia. Sebahagian perbincangan ahli alim kita, orang alim ulama kita. Hati keras ni kalau tak dengar nasihat orang, hati keras. Tak suka melakukan kebaikan, hati keras. Kan? Tidak ingkar untuk melakukan ketaatan kepada perintah Allah, keras. Hati keras. Ada satu daerah dia istilahkan kerah pedar. Mana hati ni keras. Bila tak suka, tak mahu, tidak orang kata bersedia untuk menerima pandangan, nasihat, teguran, tausiah, tak nak dia. Itu tanda-tandalah hati keras tu. Kita tanyalah diri kita. Kalau orang bagi nasihat kita, apa respon kita? Kalau orang bagi teguran kepada kita, apa tindak ikut kita? Ajak buat baik, tidak sudi. Itu tanda hati keras tu. Apatah lagi kalau tidak mahu melakukan kepatuhan kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Itu lagilah memang gelap lah. Tapi perbincangan ulama dia kata hati keras ni boleh dirawat. Boleh dirawat. Antara perbincangan memberikan cadangan dan pandangan hati yang keras ni boleh dirawat, antaranya dengan cara membaca Al-Quran. Banyakkan membaca Al-Quran. Nak rawat hati yang keras ni, salah satunya ialah banyakkan baca Quran. Sebab itu Al-Quran ni, bagaimana Al-Quran ni dengan diri kita, semakin kita dekat kepada Al-Quran, semakinlah dia dekat kepada kita. Tapi semakin kita menjauhkan diri daripada dia, sebegitulah dia akan jauh daripada kita. Jadi kalau kita nak lembut, nak jadi hati yang lembut, tidak keras, nak rawat hati yang keras, banyakkan baca Quran. Berapa banyak kita baca Quran pada hari ini? Berapa lembar? Berapa juzuk? Berapa ayat? Berapa huruf kita baca sehari Al-Quran? Itulah gambarannya. Jadi semakin kita dekat kepada Al-Quran, Al-Quran itu akan dekat kepada kita. Tapi semakin kita jauh daripadanya, maka dia akan menjauhkan daripada kita. Wal'iyazubillahi min zalik. Yang kedua, dikatakan antara cara merawat hati yang keras ialah hadir ke halaqah-halaqah ilmu. Allahu Akbar, subhanallah. Halaqah ilmu ni kalau kita bincang dulu, kita pernah bincang, Allah menurunkan rahmat. Dalam riwayatnya, Allah menurunkan rahmat kepada kehidupan kita ni sehari 1000 rahmat. 1000 rahmat. Sehari 1000 rahmat Allah turunkan. Rahmat ni macam-macam lah. Kalau kita kata rahmat, apa itu rahmat? Rahmat ni sihat tubuh badan, rahmat. Kita boleh makan, rahmat. Kita boleh tidur, rahmat. Kan? Kita boleh hadir ke masjid, rahmat. Berapa ramai orang yang tidurnya tak lena? Kan? Kita boleh buang air, boleh berak, boleh kencing, rahmat. Berapa orang yang tak boleh kencing seminggu? Susah dia. Ramai tak orang yang
tak boleh kencing, tak boleh berak. 3 hari tak boleh berak, susah. Itu tak ada rahmat Allah lah tu. Allah tarik rahmat tu. Tak boleh berak kita, susah. Sehingga kan doktor, kalau dia operation satu-satu patient, dia akan lihat indikator keberhasilan daripada operation itu ialah bila dia tanya patient dia tu dah berak ke tidak hari ni. Atau dia akan tanya dah kentut ke tidak hari ni. Allahu Akbar. Maknanya penanda aras ataupun alat pengukur keberhasilan dalam satu-satu operation bagi satu-satu seseorang pesakit. Nilai dia apa? Tanya, dah berak ke belum hari ni? Kalau patient tu kata sudah berak hari ni, lega doktor. Sebab proses sudah berjalan dengan baik. Bayangkan kalau kita tak boleh berak seminggu, tidak berak 3 hari. Allahu Akbar. Itu tanda-tanda rahmat Allah dah tarik pada kita. Kita ni kalau sehari, menurut kajian pakar-pakar, dia kata sehari sekurang-kurangnya kita kena berak 2 hari. 2 kali. 2 kali sehari kena berak, normal. Tapi kalau sehari tak berak pun, itu masalah. Ini rahmat. Allah beri rahmat. Boleh buang air besar, boleh buang air kecil, boleh makan, boleh minum, boleh duduk, boleh tidur lena. Kan? Itu semua rahmat. Bayangkan sehari Allah beri rahmat kepada kehidupan kita ni 1000. Tapi daripada 1000 tu, rahmat berada 999 rahmat dalam majlis ilmu. Allahu Akbar. Satu je yang di luar. Rahmat ni banyaknya berada 999 daripada 1999 rahmat tu berada dalam majlis ilmu. Bayangkan tuan-tuan. Inilah kita kata bagaimana nak rawat hati yang keras. Bagaimana? Berada dalam halaqah-halaqah ilmu, dalam tausiah, dalam majlis-majlis zikir, dalam majlis-majlis membaca Al-Quran. Di sana 999 rahmat Allah sediakan di sana. Dan dalam majlis-majlis halaqah ini, sama ada zikir, baca Quran, tausiah, tazkirah dan sebagainya, dihadiri oleh 700,000 para malaikat. Allahu Akbar. 700,000 para malaikat kumpulkan ke Padang, Masjid Torik, Berjaya Permai, Soi, Pantai Sepat, Cempaka, dapat 700,000. Bayangkan. Tapi kita hadir majlis ilmu, bersama-sama kita ialah 700,000 para malaikat. Ini rahmat Allah. Dia nak bagi kepada kita. Sebab itu dikatakan dalam perbincangan ahli ilmuwan, bahawa antara kaedah nak rawat hati yang keras ialah hadir ke majlis-majlis ilmu. Dan yang berikutnya, bagaimana nak rawat hati yang keras? Selain daripada baca Quran, selain daripada hadir dalam majlis-majlis halaqah ilmu, ialah dengan cara berdamping dengan orang-orang yang soleh. Berdamping dengan orang-orang yang soleh. Allahu Akbar. Kita tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, inilah sepatutnya kita lakukan. Baru hati kita akan jadi lembut. Bila hati kita lembut, kita senang melakukan kebaikan. Kita mudah melakukan kebaikan. Kita mudah menerima nasihat dan bimbingan. Ni bila hati kita dah lembut, senang menerima kebaikan-kebaikan. Dan bila disuruh untuk melakukan ketaatan, kita senang untuk mengikuti arahan itu.
Sebab hati kita sudah lembut, lapang, dada terbuka. Mari kita sama-sama usahakan. Jadi hari ini kita nak ambil sedikit bahagian daripada macam mana kita nak lembutkan hati itu dengan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berada dalam majlis ilmu, kita baca ayat-ayat Allah, inilah usaha kecil kita. Supaya hati kita tidak keras. Supaya hati kita lembut dan kita suka kepada kebaikan. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-A'raf ayat 96. Ayat 96. Kalau ada telefon bimbit, buka ayat Al-A'raf ayat 96. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Sadaqallahul azim. Ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, Allah berfirman dalam Al-Quran. Bacalah Al-Quran, fahamilah Al-Quran, sebab di sana ada panduan kehidupan untuk kita. Cuba kita lihat. Allah kata dalam Al-A'raf 96 ini, walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Firman Allah, sekiranya penduduk negeri itu, walau anna ahlal qura, sekiranya penduduk sesebuah negeri, sesebuah negara, sesebuah penempatan. Itu dipanggil al-qura. Qura ni kalau kita terjemah menurut bahasanya kampung. Kan? Penempatan, kampung-kampung. Kalau satu kampung qaryah. Tapi kalau kampung-kampung dipanggil al-qura. Tapi kita nisbahkan al-qura itu negara atau negeri atau daerah atau penempatan-penempatan yang ada sekelompok manusia yang tinggal di dalamnya. Itu dipanggil al-qura. Sekiranya penduduk sesebuah negeri, sesebuah penempatan amanu, jika mereka itu beriman. Allah sebut dulu. Yang pertama, beriman asas. Sekiranya penduduk sesuatu penempatan, sesuatu negara, sesuatu negeri amanu, mereka beriman. Dulu kita sebut, kongsikan beriman ini apa yang dimaksudkan dengan beriman. Dia punya definisi iman. Iman tu apa? Yang pertama, iqrar bil lisan wa tasdiqun bil qalb wal amal bil jawarih. 3 dia punya elemen iman itu. Ketiga-tiganya mesti ada, baru dinamakan iman. Hilang satu, cacat iman tu. Kena ada 3. Yang pertama, iqrar bil lisan, sebut dengan lidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah.
itu sebut dengan lidah. Tapi kalau sekadar sebut dengan lidah, tidak ada dalam hati, munafik. Kan? Di lidah sebut, di hati tiada. Ini munafik. Kita tidak. Di bibir ada, lisan ada, di hati pun ada. Maknanya ikrar bil lisan sudah ada, tasdiqun bil qalb, benarkan dengan hati. Kita ada. Ada orang ada satu je, boleh sebut tapi tak ada dalam hati. Ini munafik. Orang munafik, berapa ramai orang munafik sembahyang bersama dengan Nabi dan juga para sahabat. Berapa ramai? Tapi dalam hati mereka, mereka tak beriman. Hanya berpura-pura beriman, supaya mereka tidak digelar sebagai orang yang kufur, orang yang musyrik, dan mereka boleh menjalankan aktiviti seperti mereka tidak akan diganggu oleh orang-orang yang dah beriman. Jadi ada dua, sudah ada dua. Sebut dengan lidah, benarkan hati, tak cukup. Mesti ada amal bil jawarih, iaitu laksanakan dengan anggota tubuh badan kita. Jelmakan dalam kehidupan kita yang dikatakan kita ini asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jelmakan dalam kehidupan. Ini namanya beriman. Kalau ada asyhadu alla ilaha illallah, agamanya Islam, sembahyangnya tidak menjelma dalam tindakan. Ini namanya tidak beriman. Muslim, yes. Tapi iman, belum sampai. Sebab itu kita, Allah sebut, walau anna ahlal qura amanu. Kita nak nanti pergi pada ayat yang berikutnya tu. Apa kata kunci yang kita nak sebut? Dia kata orang yang sebuah kampung itu beriman. Tadi iman kita dah ada 3 elemen. Wattaqau, dan bertakwa. Iman salah satu syarat. Wattaqau, dan bertakwa. Bila ada dua ni, Allah kata la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kami akan bukakan pintu keberkatan di langit dan di bumi. Allahu Akbar. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, kita ni hidup kita nak barakah. Hidup kita ni kita nak dengan rahmat Allah. Tapi bagaimana nak dapat rahmat? Bagaimana nak dapat barakah? Dia punya syaratnya ialah beriman dan bertakwa. Ada iman, ada takwa dalam sesebuah kehidupan, maka akan turun barakah. Bila ada barakah, bila ada rahmat, baru hidup kita jadi nyaman. Baru hidup kita akan aman. Baru hidup kita akan selesa. Baru hidup kita ini mengikut apa yang diarahkan, apa yang dituntut oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah sekalian. Sebab itu wattaqau ni penting. Wattaqau ini bertakwa, beriman sudah ada. Tapi tidak cukup, dia mesti ada satu lagi elemen yang memantapkan iman itu, iaitu takwa. Bila ada iman, ada takwa, baru dapat barakat. Baru dapat rahmat. Bila ada iman dan takwa. Sebab itu kita, tempat kita, qaryah kita ini perlu dibangunkan keimanan dan ketakwaan itu. Perlu dibina dalam kalangan ahli qaryah, ahli masyarakat ini, iman dan takwa itu. Subhanallah. Apa pula takwa ni? Takwa ni dia adalah suatu golongan yang sangat
dikasihi, dimuliakan oleh Allah. Dalam surah Al-Hujurat Allah kata, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia dalam kalangan kamu ialah orang yang paling takwa. Kita ni siapa pun kita, orang yang paling mulia adalah orang yang paling takwa. Apa takwa ni? Ni kita nak kongsikan hari ni. Apa takwa ini? Atau siapakah golongan bertakwa ini? Yang akan nanti memberikan kesan, pengaruh kepada sesuatu kependudukan, sesuatu masyarakat, sesuatu qaryah akan terpengaruh bila ada kelompok ini. Kita nak kalau boleh ahli masyarakat kita, ahli qaryah kita ni, biar mereka ini dalam kalangan beriman dan bertakwa. Baru kita dapat barakah dan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak dapat rahmat Allah, hidup kita rasa macam tak tenang, tak damai, tidak damai hidup kita ni. Rasa macam serabut serabai. Sebab apa? Hidup kita tak tenang. Hidup kita tak damai. Sebab apa tak damai? Persekitaran kita tidak mendamaikan kita. Sebab itu takwa ini Allah sebut dalam surah. Allah sebut dalam Al-Quran takwa ni. Mari kita renung bersama. Allah sebut dalam surah Allah menyatakan dalam Al-Quran tentang sifat-sifat atau ciri orang yang bertakwa. Asas tadi kita tak lari ya. Yang pertama tadi kita kata, sekiranya penduduk sesebuah penempatan beriman dan bertakwa, maka akan terbukalah pintu rahmat, pintu barakah Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita nak lihat bagaimana kita nak dapat iman dan takwa ni supaya kita dapat barakah dalam kehidupan kita, dalam masyarakat kita. Dalam qaryah kita, dalam negeri kita, dalam tempat tinggal kita ini, dalam taman kita. Kena bina. Dia tidak akan muncul dengan sendiri. Dia mesti dibina, dia mesti dibangunkan. Dan institusi masjid inilah sebagai pusat untuk membangunnya. Untuk kita bangunkan takwa ini, di mana pusatnya? Di masjid. Sebab itu kita tahniah syabas kepada jawatankuasa masjid yang mengusahakan supaya ada pengisian-pengisian yang boleh membangunkan, menjentik hati ahli masyarakat untuk beriman dan bertakwa kepada Allah. Tahniah syabas. Allah berfirman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Segeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu dan mendapat syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa. Tengok. Isu dia punya fokus dia ialah orang bertakwa. Orang bertakwa mendapat kemuliaan di sisi Allah dan disediakan bagi mereka ini syurga yang seluas langit dan bumi. Dia punya syurga ini. Banyak dah diceritakan oleh alim-alim kita tentang indahnya syurga ini. Baik, kita nak cerita apa? Disediakan kepada orang yang bertakwa. Syurga disediakan kepada orang yang bertakwa. Orang bertakwa ni siapa? Siapa orangnya? Watak-wataknya itu bagaimana? Yang dikatakan takwa ini, adakah kita termasuk dalam golongan orang yang bertakwa? Kita ni termasuk tak dalam golongan orang bertakwa? Allah kata,
alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang pertama, penandanya, cirinya, indikatornya orang yang bertakwa ini, dia kata alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang yang berinfak baik di waktu dia sempit, waktu dia lapang, waktu dia senang, atau waktu dia sempit. Dia memberi, dia tak kira bila. Fisarra wad dharra. Dalam waktu dia senang, dalam waktu dia kaya, dalam waktu dia banyak, dia infak. Wad dharra, dalam waktu dia sempit, dalam waktu dia susah, dia berinfak juga. Sebab syarat infak ini tidak semestinya kita senang, kaya, kita mewah. Tengok, ini ciri orang bertakwa. Orang yang bertakwa ini, dia lapang ke, dia senang ke, dia sempit ke, dia tetap memberi. Baik itu kalau kita lihat Sayyidina Uthman bin Affan, Khalifah Khulafa Ar-Rashidin yang ketiga. Selepas Abu Bakar, Umar, kemudian Uthman. Uthman ni juga menantu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kahwin dengan dua anak Rasulullah, dua puteri Rasulullah. Ruqayyah dan Zainab. Dia kahwin. Uthman ni. Tapi Uthman ni dia seorang yang dermawan. Kita nak cerita orang yang berinfak ni. Orang yang takwa ini ciri dia adalah orang yang yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Yang berinfak pada masa dia senang atau pada masa dia susah. Kita kadang-kadang nak infak ni pada masa kita senang je. Masa kita susah kita tak nak infak sebab kita rasa kita sempit. Aku pun susah macam kau juga. Macam mana aku nak infak? Macam tu. Contohnya lah ayat yang biasa kita dengar. Bukan ayat yang biasa kita sebut, ayat yang biasa kita dengar. Aku pun susah juga nak tolong kau, macam mana? Sebab apa? Kita pada masa sempit kita tak boleh nak tolong. Tapi orang yang bertakwa ini, walau dia senang, walau dia susah, walau dia sempit, dia tetap mahu memberi. Dia tetap mahu menyumbang. Ini hebat. Ini orang takwa. Dia susah tapi dia nak sumbang juga. Dia tak kira. Sebab dia fikir menyumbang itulah bakti yang dia boleh berikan kepada kehidupan ini. Kita tengok bagaimana Sayyidina Uthman. Dia mendermakan. Sayyidina Uthman antara yang boleh kita renung-renungkan bagaimana sifat dermawannya Sayyidina Uthman ini. Tapi dia memang seorang yang dermawan dan dia memang seorang yang kaya. Keluarga dia memang asal orang kaya, Sayyidina Uthman ni. Tapi kadang-kadang bila kaya jadi bakhil. Uthman ini dia kaya dan dia dermawan. Tengok, saya nak petik ada 3 perkara yang besar. Selain itu banyak lagi. Dia kata dia mendermakan 300 ekor unta dan 10,000 dinar untuk peperangan Tabuk. Satu peperangan, nama dia peperangan Tabuk. Dia derma, dia punya harta dia untuk peperangan itu 300 ekor unta. Kita nampak macam 300 je pun. Tuan-tuan, cuba kita convertkan 300 tu kepada nilai ringgit Malaysia. Saya tanya-tanya juga sahabat, seekor unta berapa nilainya sekarang? Ada kata 15,000 seekor unta. Cuba kita darabkan seekor unta yang 15,000 itu darab dengan 300 ekor unta. Berapa dapat? 15,000 bagi seekor unta, tapi dia derma 300 ekor unta untuk peperangan Tabuk. Kita boleh tak menderma macam tu? Sebegitu. Untuk satu-satu tujuan. Berapa nilai dia? 4,500,000 ringgit Malaysia.
Untuk satu peperangan nilai dia bagi apa? 4 juta. Allahu Akbar. Ini orang alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Inilah orang bertakwa. Dia infak 4.5 juta. Kita nak infak berapa? Kita selama hidup ni ada infak 1 juta. 100,000 ada kita infak selama kita hidup ni. Cuba kita nilai. Orang yang hebat, orang yang bertakwa, tengok nilai dia. Dia dah kaya tapi dia dermawan. Kita tak kaya, dah tak kaya, kedekut pula. Kaya tak juga, kedekut pun kedekut juga. Mana kita nak dapat takwa? Okey, satu lagi. Dia kata dia dermakan untuk perang Tabuk itu 10,000 dinar. 10,000 dinar ni, saya cuba tengok tadi search dalam Google. 1 dinar nilai dia RM15.17. 1 dinar. 1 dinar Kuwait, nilai Kuwait, Kuwait pakai dinar, negara Kuwait. Dia pakai dinar. Nilai 1 dinar ialah RM15.17. Cuba kita bayangkan, dia derma sebanyak 10,000 dinar. Cuba darab dengan 15.17 sen. Berapa kita akan dapat? Lebih kurang berapa je? 151,000. Tadi dah derma sebanyak 4.5 juta. Ini tambah lagi wang dinarnya 10,000 dinar. Kalau kita nilai convert dengan duit Malaysia, ringgit Malaysia, 151,700 ringgit. Berarti untuk peperangan tu saja dia sumbang 4.6 juta. Inilah dermawan, inilah orang yang bertakwa. Sifatnya dia tidak lokek, dia tidak bakhil, dia tidak kedekut, dia nak menyumbang, apatah lagi demi kemaslahatan agama Islam. Demi kemaslahatan agama Islam. Kita ni kadang-kadang kita tak menerima, kita tak menyumbang kepada kemaslahatan agama Islam. Islam dah, semayang rajin dah. Tapi bab nak beri kemaslahatan kepada agama, kadang-kadang kita jauh. Cuba kita bayangkan. Okey, satu lagi. Signal dah bunyi. Baru satu. Dia membeli perigi. Ni peristiwa ni sering diceritakan oleh ahli-ahli alim kita. Kan? Sayyidina Uthman beli satu perigi. Di Madinah tu, perigi-perigi dikuasai oleh orang Yahudi. Orang Islam kalau nak dapat air daripada perigi, tak ada orang Islam yang menjaga perigi, yang ada perigi untuk bekalkan air kepada kehidupan. Semua perigi dikuasai oleh orang Yahudi. Kalau orang Islam nak beli dengan harga yang mahal. Orang Yahudi dapat harga yang murah. Orang Islam pula kena berbaris panjang untuk dapat. Kadang-kadang bila sampai dia punya turn, dia kata tutup. Tutup. Orang Yahudi. Sampai turn dia kata tutup. Baliklah orang Islam. Tak dapat air. Pergi pula tempat orang Yahudi yang lain pun sama. Akhirnya Sayyidina Uthman ada strategi. Mula-mula dia sewa. Tapi akhirnya dia beli. Daripada orang Yahudi. Mula sewa. Bila sewa dia untung besar. Sebab bila dia sewa satu, dia bagi separuh-separuh dengan orang Yahudi. Dia sewa. Yang dia punya turn time dia, orang Islam akan ambil air percuma. So Sayyidina Uthman punya strategi. Orang Yahudi dia katalah bagi-bagi minggu ni, Isnin sampai Rabu engkau punya. Nanti Khamis sampai Ahad aku punya, kata orang Yahudi.
dia sewa. Maka Isnin sampai Rabu Sayyidina Uthman punya telaga tu. Dia kata orang Islam ambillah air sebanyaknya, percuma. Akhirnya orang Islam ambil, bawa bekal lagi, bawa banyak-banyak, percuma. Akhirnya orang Yahudi dia rasa rugi. Lepas tu Sayyidina Uthman kata, engkau jual ke aku lah. Akhirnya orang Yahudi dah rasa stres dah, dia jual kepada Sayyidina Uthman. Ni strategi Sayyidina Uthman sangat berkesan. Nak ceritanya apa? Dia beli perigi tu dengan harga 35,000 dirham. 35,000 dirham dia beli. Kan? 1 dirham kalau kita nak convert dengan masa sekarang ni. 1 dirham saya tengok 1 dirham Emirat Arab Bersatu. 1 dirham RM1.28. RM1.28. Kalau sekarang lah saja kita nak dapat sikit gambaran saja. Kan? Nak tunjukkan nilai tu. Bila dia beli dengan harga 35,000 dirham, kalau kita convert dengan duit RM Malaysia, nilai dia RM48,800 Malaysia. Dia beli perigi tu, 1 perigi. Akhirnya perigi tu orang Islam ambil air dengan percuma. Dermawan tak Sayyidina Uthman? Inilah kedermawanan yang akan membentuk ketakwaan yang akhirnya walau ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Bila orang beriman, bila orang bertakwa, apa dia punya impaknya, apa kesannya, maka terbukalah pintu rahmat, pintu barakah Allah kepada kehidupan ini. Allahu Akbar. Ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, inilah yang kita mahu bangunkan dalam kehidupan kita ni. Bila kita bertakwa, maka kita dapat yang ini. Kita nak pergi, ada 2 je lagi, lepas tu kita berhenti. Ayat ni tadi dia kata alladzina yunfiquna fis sarra wad dharra. Yang kedua dia kata wal kadhiminal ghaiz. Kadhiminal ghaiz. Ini ciri orang bertakwa ni. Yang apa yang dikatakan oleh Allah, wal kadhiminal ghaiz, yang menahan amarahnya. Tahan amarah ni takwa. Kalau tak boleh tahan amarah, tu hilang takwa kita. Baik itu tuan-tuan, kita kena tahan amarah ni. Kadang-kadang dengan sebab amarah ni kita bergaduh, kita berkelahi, kita berselisih, akhirnya kita berpecah. Kan? Ini kita kena pegang tuan-tuan. Tanggungjawab kita, orang yang bertakwa, orang yang beriman, tahan marah. Kena kuat tahan marahnya. Nabi SAW dibaling batu oleh penduduk Taif. Berdarah, berlari dalam keadaan kasut penuh dengan darah. Cuba kita bayangkan, kita berlari, main bola, mana anak-anak kita atau kita main bola dalam keadaan kasut penuh dengan air. Apa jadi bila kita berlari? Tak sempat nak kejar bola sebab air penuh dalam kasut. Berlari pun jadi perlahan. Nabi kasut penuh dengan darah. Berlari, dia baling lagi oleh pemuda-pemuda Taif. Duduklah, bila dah jauh tak dikejar lagi, duduk berehat pada satu pokok tamar, berdoa kepada Allah. Ya Allah, aku minta maaf ya Allah. Ya Allah, aku tak kuasa, aku tak kuat ya Allah menghadapi cabaran ini. Datang malaikat Jibril. Wahai Rasulullah, sekiranya kamu mahu, aku boleh terbalikkan bumi Taif ni supaya semuanya mati di dalam bumi itu. Offer daripada malaikat Jibril. Kerana rasa sangat sedih, rasa sangat terkilan, Rasulullah dilakukan seperti itu. Dia offer kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau engkau benarkan, aku akan terbalikkan bumi Taif ni
supaya semuanya berkubur di dalam sana, mati semua penduduk Taif ini. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa Nabi kata? Jangan kita berdoa mudah-mudahan anak cucu cicitnya nanti ada yang beriman. Bayangkan tuan-tuan, dah kena baling batu, dah kena hina, dah kena cerca, ada pula orang nak bantu, tapi jangan. Ini menahan marah ni. Sebab itu hebat kalau kita dapat mengamalkan yang ini. Inilah takwa. Kita ni selisih faham sikit je berkelahi dah. Marah dah. Selisih sikit je. Sikit je salah cakap sikit je. Lebih teruk salah hantar gambar je, berkelahi. Left group terus. Ini mana ciri-ciri ni? Ciri-ciri yang kita nak dapat barakah rahmat Allah. Kan? Benda-benda yang kita kata very simple, tapi berlaku. Orang kata sebab tak dapat menahan amarah, maka kita berpecah. Kita berselisih, kita berkelahi, kita bermusuhan. Allahu Akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang ketiga dia kata wal afina 'anil nas. Ayat tadi, wal afina 'anil nas. Apa dia ciri orang takwa ni? Bersifat pemaaf kepada orang lain. Ada ciri itu pada kita, itulah tanda kita bertakwa. Kalau kita ada sifat pemaaf ni, maafkanlah dia. Aku tak akan maafkan dia sampai mati. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Inikah sifat kita sebagai orang bertakwa? Inikah sifat kita sebagai orang beriman? Yang kita bimbang, Allah tangguhkan rahmat dan barakahnya kepada kehidupan kita di sini. Kerana apa? Hilangnya sifat-sifat ni. Sebab itu tuan-tuan, ibu-ibu, ayah-ayah, mari kita fahami ayat Al-Quran, mari kita sama-sama hayati, mari kita berdoa kepada Allah agar Allah turunkan barakahnya, rahmatnya kepada kehidupan kita, tapi dengan syarat beriman dan bertakwa. Yang baik hak Allah, yang silap yang lemah saya mohon ampun Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.